أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulakan majlis kita, saya mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk kita sama-sama membaca surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10. Ya. Siapa yang dah hafal surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10 boleh baca sama-sama. Yang belum hafal boleh buka Al-Quran ataupun boleh buka Google. Surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10. Ya. Dan mula dari malam ni, bermula dari malam ni insya-Allah, dan malam-malam seterusnya kita akan adakan bacaan surah Al-Kahfi sebelum majlis kita insya-Allah. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada ma lahum bihi min 'ilmin wala li'abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا زردا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Baik, kita sambung pengajian kita minggu lepas berkenaan rukun iman dan rukun Islam. Minggu lepas kita dah pelajari bagaimana rukun iman yang pertama, iaitu mengucap 2 kalimah syahadat. Baik. Sekarang malam ni kita lihat salah seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita melihat bagaimana salah seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau dapat memeluk agama Islam
beliau dapat mengucap 2 kalimah syahadat, ya. Nama sahabat ini adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Umar bin Khattab, ia terkenal dengan sifat yang tegas dan bengis, sehinggakan jin dan syaitan takut dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jin dan syaitan takut dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kenapa? Kerana kelantangannya, bengisnya dia, garangnya dia, tegas, sehingga kan jin dan syaitan takut dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Sayyidina Umar. Jika kalau bak rujak jin, kalau bibi berawak. Bibi berawak bak rujak jin, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, jin dan syaitan takut dengan dia. Sampaikan jika laluan itu sudah dilalui oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, jin dan syaitan tak akan lalu dah kawasan itu. Turun, ya. Dan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau terkenal jika beliau menggunakan baju perang dan membawa pedang, beliau tidak akan meletakkan pedangnya dan beliau tidak akan membuka baju perangnya sehinggakan musuh dia mati ataupun dia yang mati. Itu pribadi Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Dan Umar ini orangnya tinggi dan besar, ya. Ciri-cirinya, jika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu duduk di atas kuda, kaki beliau boleh mencecah tanah. Tingginya badan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Dan sebelum beliau memeluk Islam, Umar adalah salah satu daripada golongan Quraisy yang paling lantang, yang paling benci dengan orang Islam. Sayyidina Umar, beliau adalah salah seorang daripada orang-orang kafir pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling lantang, paling benci dengan Islam, ya. Dan sebelum beliau masuk Islam, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau ada satu sahabat, ada seorang kawan, ada seorang sahabat, nama dia Abu Lahab, ya. Nama dia Abu Jahal. Abu Jahal, sahabat Umar bin Khattab. Abu Jahal ini adalah gelaran kepada beliau. Nama sebenar Abu Jahal juga Umar, ya. Umar bin Amru bin Hisham, nama Abu Jahal. Pernah suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, muliakanlah Islam dari salah satu daripada 2 Umar, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ataupun Umar bin Amru bin Hisham. Kerana kedua-dua orang ini mempunyai prinsip yang sama, iaitu jika ia sudah berpegang kepada sesuatu perkara, dia akan perjuangkan apa yang beliau pegang itu sampai meskipun beliau mati. Itu prinsip antara Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Umar bin Khattab dan Umar bin Amru bin Hisham. Itu prinsip mereka. Jika mereka sudah berpegang kepada sesuatu perkara, mereka akan perjuangkan apa yang mereka patut perjuangkan sampai mereka mati, ya. Jika mereka memperjuangkan Islam, mereka akan perjuangkan Islam sampai mati.
Jika mereka memerangi orang Islam, mereka akan memerangi orang Islam sampai mati. Itu prinsip dua sahabat ini, ya. Kemudian Abu Jahal, ia mempunyai ramai budak, dan kesemua budak Abu Jahal kesemuanya sudah masuk Islam. Hamba abdi. Abu Jahal, beliau mempunyai ramai hamba abdi, antaranya Yasir, Ammar dan Sumayyah. Kadang-kadang ketika Abu Jahal sedang menyiksa hamba dia, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun datang, ya. Ketika Abu Jahal menyiksa hamba idol, Umar pun Nabi, ya. Umar Nabi mebak mawi, idol Nabi mebak mawi, idol Nabi bak mupuk sama, bak menyiksa sama, biar bak besi dengan Islam, bak tutai mupuk sama hamba sahaya Abu Jahal. Idul bencinya dia dengan Islam, ya. Pernah suatu malam Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berjaga, ya, berjaga di kota Mekah. Andai kata meja ini kita nak bandingkan dengan kota Mekah, di kiri dan kanan kota Mekah ada dua gunung yang besar. Nama gunungnya adalah Suwaidah dan Gunung Abi Qubais. Dan di belakang kota Mekah ada satu tembok yang besar. Jadi orang nak keluar masuk kota Mekah, beliau hanya ada satu laluan, iaitu laluan depan, jalan depan, ya. Pintu gerbang. Kaum muslimin pada waktu awal-awal Islam disiksa luar biasa. Kemudian ada seorang ibu-ibu namanya Ummu Abdillah. Sewaktu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat umat Islam disiksa luar biasa, waktu itu sekitar tahun ke-5 ataupun tahun ke-6 Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah. Yang beriman pada masa itu hanyalah 153 orang. 6 ke 5 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam ke hulu ke hilir menyampaikan agama. Kadang-kala Nabi sallallahu alaihi wasallam diludah. Kadang-kala Nabi sallallahu alaihi wasallam dibaling dengan batu untuk agama. Pengorbanan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk agama. Sampaikan kita pada hari ini di Matu Daro pun dapat agama berkat pengorbanan Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhu, ya. Pada tahun ke-6 Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah. Hanya 135 orang sahaja yang masuk Islam. Kemudian kata Nabi, siapa yang mahu berhijrah ke Habsyah ataupun ke Ethiopia, silakan, kata Nabi. Maka keluarlah 83 orang daripada para sahabat dari kota Mekah, dan di antaranya adalah Ummu Abdillah, ya. Dan Ummu Abdillah ia lalu di atas satu bukit. Nama bukit ia adalah Bukit Abu Qubais, ya. Dia terkejut. Umar radhiyallahu anhu terkejut. Beliau terkejut. Kenapa terkejut? Kerana beliau melihat di atas bukit ada satu wanita mengandung seorang anak, mengandung mirip apa anak, ya, turun dari bukit. Nama wanita itu adalah Ummu Abdillah. Dan secara kebetulan Ummu Abdillah ia mempunyai satu pertalian darah dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian setelah Ummu Abdillah turun dari bukit,
Kemudian Umar bertanya, "Wahai Ummu Abdillah, apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa naik gunung dan turun gunung?" Kata Ummu Abdillah, "Kami hairan dengan bangsa Quraisy. Kami mahu beriman dengan Allah, kamu larang. Beribadat di Mekah pun dilarang. Mau keluar di Mekah juga dilarang. Jadi terpaksa saya naik gunung. Kalau lalu pintu gerbang, kamu akan bunuh saya," kata Ummu Abdillah. Mana ubah Ummu Abdillah? Tabak Umar, wahai Ummu Abdillah, beno mo tiket tiba gunung. Tabak Umar. Basi dia nanu ubah Ummu Abdillah. Ubah Ummu Abdillah, wahai Umar, kau hairan ngah melo. Kau bak masuk Islam benawi melo. Kau bak sembahyang benawi melo. Kan? Jadi kau bak keluar kau bak keluar ke Mekah. Kau terpaksa menaiki bukit. Jika kau buat pintu gerbang, maka kau binuk melo. Ubah Ummu Abdillah. Ya. Kemudian Umar tersentap dan berkata, sampai begitu sekali umat Islam mempertahankan agama. Ya. Lalu beliau berkata, "Wahai Ummu Abdillah, pergilah ke mana saja yang engkau mahu. Saya tidak akan ganggu kamu. Semoga keselamatan bersamamu," kata Umar. Kemudian sahabat-sahabat yang lain seramai 83 orang telah sampai ke destinasi. Yang tinggal cuma seorang, iaitu Ummu Abdillah. Ya. Japah mari peras Ummu Abdillah. Ketika sampai di tempat para sahabat, ketika Ummu Abdillah sampai di tempat perhimpunan para sahabat yang 83 orang lagi, beliau bertanya kepada, ada seorang sahabat bertanya kepada Ummu Abdillah, "Bina mu lambat alik? Kenapa kamu lambat?" Tanya seorang sahabat kepada Ummu Abdillah. Ono jawab Ummu Abdillah, "Ni ko tiket bukit. Tiket bukit bak mana yang melo? Baik dulu kau lambat buat Ummu Abdillah." Kemudian tanya salah seorang sahabat lagi, "Mibet nawan sebab melo?" Tak ada. Tak ada orang yang nampak kamu? Tanya dia. Kemudian kata Ummu Abdillah, "Tak ada seorang pun yang nampak saya kecuali Umar ibn Khattab." Kemudian terkejutlah para sahabat, lalu berkata, "Itu musibah besar. Idun bala ayang idun mau temu Umar Al-Khattab." Buat sahabat okey. Buya Umar Al-Khattab. Buya Umar Al-Khattab idun tiap lau mupang lo Islam. Tiap lau muno lo Islam. Gemasak lo Islam. Kubah dia Umar Al-Khattab bak kena lupa semua. Tabak sahabat. Kemudian tanya sahabat lain. Kemudian ada salah satu sahabat lain berkata, "Mungkin kamu akan menjadi penyebab Umar bin Khattab akan masuk Islam." Ubah sahabat ki, mungkin Ummu Abdillah adalah menjadi asbab ataupun penyebab Sayyidina Umar bin Khattab masuk Islam. Apa jawab sahabat yang lain? Ana ubah sahabat wakil. Ikah Umar kena mengusap unta pun kena mengusap ubah sahabat wakil. Kerana mustahilnya Umar akan masuk Islam. Jika Umar dapat mengucap asyhadu an la ilaha illallah, maka unta pun boleh mengucap la ilaha illallah. Sida sahabat kita, dia hampir mustahil. Tenawan apa ceplau mumpah Islam. Apa ceplau menyiksa Islam. Kubah dia dapat masuk Islam. Kan? Kemudian Umar tak habis fikir. Kemudian keesokan harinya Umar tak habis fikir bagaimana seorang perempuan yang sedang mengandung anak sanggup naik bukit
Bagaimana seorang perempuan yang sedang mengandung anak sanggup naik turun bukit hanya untuk mempertahankan agama dia. Kan? Kubah gajapah temero wak syarat menjadi anak sanggup turun bukit, sanggup tiket bukit semata-mata untuk mempertahankan agama dia. Ya. Kemudian keesokan harinya Umar bin Khattab keluar dari rumah menggunakan baju perang dan membawa pedang, ingin membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Umar terserempak dengan seorang sahabat, dan sahabat ini bertanya kepada Umar, "Hei Ibnu Khattab, hei Ibnu Khattab, mahu ke manakah kamu?" Maka jawab beliau, "Saya mahu bunuh Muhammad." Kau bak bunuh Nabi Muhammad, kau bak bunuh Muhammad. Benong buat sahabat ni, kerana Muhammadlah telah memecah belahkan masyarakat di Makkah. Buat Umar. Kemudian sahabat tadi risau, sahabat ini risau, takut medut Umar malai Nabi sallallahu alaihi wasallam habis bunuh Nabi. Ringo sahabat dia medut. Kemudian bono buat sahabat ini, bono mau buat buti dengan Muhammad. Bena mau buat buti dengan Muhammad. Kenapa kamu harus peduli dengan Muhammad? Urus mau debe, keluarga mau debe. Buat sahabat dengan Umar. Janak mau, habis janak ipar mu pun masuk Islam, masuk agamanya Muhammad. Buat sahabat ini. Kenapa kamu perlu peduli dengan Muhammad? Sedangkan adik kamu dan adik ipar kamu pun memeluk agama yang dipeluk oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tujuan sahabat ini menyampaikan berita keluarganya masuk Islam kerana supaya Umar tidak ke Nabi. Tanya Umar lagi, "Betulkah adik saya telah murtad, tinggalkan agama lamanya?" Kata Umar. Kata sahabat lagi, "Ada dang mau tebih." Kan? "Pergilah kamu dan lihat sendiri," kata sahabat. Kemudian pergilah Umar ke sana, dan di dalam masa yang sama rupa-rupanya adik Umar dan adik ipar Umar sedang belajar Al-Quran dengan sahabat yang alim dalam bidang Al-Quran namanya Khabbab Ibni Arad. Sewaktu Umar datang, terdengar telapak kaki Umar menuju ke rumah mereka. Kerana besar dan tingginya badan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apabila adiknya iaitu Fatimah mendengar tapak kaki Umar radhiyallahu anhu datang ke rumah mereka, maka cepat-cepat Sayyidatina Fatimah menyembunyikan Al-Quran dan sahabat yang alim tadi juga disembunyikan oleh Abu bin Zaid, adik ipar Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ya. Bena bak nina orang alim ni, bena bak nina penghafal Al-Quran. Buat nikah Umar sebab idun binu. Pada saat itu tak ramai medak orang hafal Quran. Nikah japah mata baloi pada masa itu. Buat rami medak nawan hafal Quran. Di Matudaro nuan hafal Quran, nuan 20 juzuk hafal. Kawan ke depan Al-Fadil Hafiz Ustaz Iswandi Lotian, penghafal Al-Quran. Itu antara penghafal Al-Quran, Hafizul Quran ngah bumi Matudaro Lotian. Kemudian Ustaz Imran, menantu Imam Tian pun penghafal Al-Quran.
hafal 20 juz. Itu antara penghafal Al-Quran. Kau kenal lah nama Todaro. Okey. Kemudian kata Umar, apa yang tadi saya dengar? Kata Fatimah, tiada apa-apa, mimpi apa-apa waktu yang mana nak buat Fatimah. Kata Umar, tadi saya ada mendengar sesuatu. Apakah itu yang dibawa oleh Muhammad? Kata Umar. Kemudian kata Fatimah lagi, ya. Lalu kata Umar, berikan kepada saya. Umar menyabit Quran. Umar minta Al-Quran. Biar ada badudang ono Al-Quran. Kemudian kata Fatimah, tidak boleh. Kamu najis, kamu kafir. Kamu tidak boleh menyentuh Al-Quran, kata Fatimah. Ya. Maka Umar marah. Sayyidina Umar marah. Lalu diambil oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mushaf Al-Quran secara paksa. Kemudian ditahan oleh Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Lalu ditampar oleh Umar radhiyallahu anhu sehinggakan luka bibir Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Ketika adiknya jatuh, Fatimah jatuh, maka Zaid adik iparnya bangun, hendak mempertahankan isterinya Sayyidatina Fatimah. Lalu dipukul lagi oleh Sayyidina Umar sehingga terjatuh. Kemudian Umar heran, benok agama sampaikan jana kau debe pun wasabe hormat ngakau sabe mulut ngakau bak panai beradi ngakau kau bak Sayyidina Umar. Heran dia. Kemudian paksa Sayyidina Umar lagi. Sayyidina Umar paksa lagi hendak melihat Al-Quran itu. Kemudian ditahan lagi oleh Fatimah. Mau najis, mau kafir. Ikan obat dudang Al-Quran mulik sang temu. Basidun mokeh hudi. Obat Sayyidina Fatimah janak Umar radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pun balik dan kembali lagi ke rumah adiknya Fatimah radhiyallahu anhu. Selesai mandi, Umar datang ke rumah adiknya dan membaca surah Toha. Umar baca surah Toha sehinggakan hatinya yang keras dapat menjadi lembut. Dan selepas membaca surah Toha, idun adalah awal permulaan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memeluk agama Islam. Itu adalah detik pertama beliau terpikat dengan Islam. Ya. Kemudian kata Umar, tunjukkanlah saya di mana rumah Muhammad. Umar. Kemudian sahabat yang alim tadi, yaitu Khabbab ibni Arad, keluar dari tempat persembunyian kerana mendengar kata Umar. Persembunyian kerana mendengar kata Umar. Dan kata beliau, saya akan tunjukkan kepada kamu di mana rumahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Khabbab radhiyallahu anhu, dia berjalan dengan Umar menuju ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pedangnya serta baju perisainya, menuju ke Darul Arqam, tempat para sahabat pada masa itu belajar Al-Quran. Ya. Kedau Nabi sallallahu alaihi wasallam abi para sahabat bebang idun tiga agama dengan Darul Arqam. Ya. Darul Arqam itu dua tiket. Tiket tiba kedau to bertijo, tiket amau nuan japah sahabat midal. Mendut nuan lo kafir malai. Ya. Kemudian dari jauh sahabat di tingkat atas tadi melihat ada Umar yang sedang membawa pedang dan menggunakan baju perang. Sebelahnya ada Khabbab bin Arad, ibni Arad
Lalu sahabat yang menjaga ini tadi berteriak, katanya, Khabbab Ibn Arad sudah ditawan oleh Umar, katanya. Ya. Ibnul Khattab, Umar Ibnul Khattab ingin membunuh kita. Maka huru-haralah di bawah Darul Arkam. Takut-takut Umar datang dengan berniat untuk membunuh mereka. Ya. Kebetulan di Darul Arkam ada Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Ya. Sayyidina Hamzah ni juga tuan-tuan dan puan-puan, sama macam Umar, fighter, seorang sahabat yang fighter. Apa lidah ayam megau. Sekiranya mereka memburu, mereka tidak memburu rusa. Alah kalau memburu rusa, kan? Memburu kijang dan sebagainya. Hamzah dan Umar bin Khattab, jika mereka memburu singa. Kerana beraninya mereka, kuat dan hebatnya mereka, Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mereka mengangkat singa hanya menggunakan sebelah tangan, diletakkan di atas bahunya singa, dan sebelah lagi mereka memegang busur dan anak panah. Itu sahabat Umar dan Sayyidina Hamzah. Kemudian Hamzah berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, buka pintu. Kalau Umar macam-macam, saya yang akan berhadapan dengan Umar ibni Khattab. Saya yang mati ataupun dia yang mati," kata Hamzah. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan Hamzah ke dalam bilik. Ya. Dan Rasulullah menyuruh sahabat yang lain untuk membuka pintu. Selepas dibuka pintu, Umar melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Umar radhiyallahu anhu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau terus menundukkan pandangannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendekat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggenggam kain di pundak Umar, menggenggam kain di bahu Umar. Lalu bertanya, "Hai Ibnul Khattab, belum tibakah saatnya kau tunduk kepada Allah dan Rasulnya?" Maka Umar terdiam dan digoncang lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam baju Umar seraya berkata, "Hai Ibnul Khattab, belum tibakah masanya untuk kamu yakin dengan Allah dan Rasulnya?" Ya. Kemudian Umar terjatuh di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ditanya lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hai Ibnul Khattab, belum tibakah saatnya engkau tunduk kepada Allah dan Rasulnya?" Kemudian selepas itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengucap dua kalimah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengucap dua kalimah syahadat, satu Darul Arkam takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kerana gembira. Salah satu orang yang hebat masuk agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Suatu hari Umar rindu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Wahai Rasulullah, ajarkan saya lagi tentang Islam.
Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan beliau tentang tauhid, bahawa semua berhala buatan manusia, Allah melarang itu dan Allah melarang ini. Pemilik Kaabah ini adalah Allah, dan begitu juga dan begini. Nabi menerangkan tentang Islam kepada Umar radhiyallahu anhu satu persatu. Kemudian dalam beberapa minit Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada Umar, maka semakin tertanamlah keimanan, kecintaan Umar radhiyallahu anhu kepada Islam. Lalu Umar berkata, "Ya Rasulullah, kalau benar apa yang anda katakan tadi itu benar, berarti kita berada di pihak yang benar." Kata Nabi, "Ya." "Berarti Quraisy itu salah?" Kata Nabi, "Ya." Apa kata Umar? "Ayo Rasulullah, kita perangi orang itu." Kata Umar. Ya. Dan kata Nabi lagi, "Belum wahai Umar, belum tiba masanya, belum ada perintah wahai Umar, jangan dulu kita perangi kaum Quraisy." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Umar. Kemudian Umar mendekat dengan para sahabat yang lain seraya bertanya kepada mereka, "Siapakah di antara Quraisy yang paling membenci kaum muslimin selain daripada saya?" Kata Umar, Saya lo kafir sabe, wak besik kata Islam selain daripada kau." Tabak Umar. Kemudian kata seorang sahabat kamu wahai Umar, Abu Jahal, Umar bin Amru bin Hisham. Kemudian lalu Umar keluar dan menuju ke rumah Abu Jahal. Sampai di sana Umar mengetuk pintu rumah Abu Jahal. Ya. Dan Abu Jahal keluar dan membuka pintu terus. Abu Jahal hendak memeluk Sayyidina Umar seraya berkata, "Selamat datang saudaraku, ada apa?" Tabak Abu Jahal kepada Umar radhiyallahu anhu. Kata Umar, Tunggu dulu. Kamu sudah tahu wahai Abu Hakam, nama lain bagi Abu Jahal adalah Abu Hakam. Nama popular Abu Jahal ketika itu, ya. Kemudian tanya Abu Jahal, "Apa wahai Ibnul Khattab?" Dan Umar bersyahadah, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah," di hadapan Abu Jahal. Kemudian terkejut Abu Jahal dan dibantingnya pintu lalu berkata, "Tabbalak, kecelakaan buat kamu Umar," kata Abu Jahal kepada sahabatnya Umar radhiyallahu anhu. Kemudian Umar kembali lagi ke Darul Arqam dan bertanya lagi kepada sahabat yang lain, "Siapakah di antara orang Quraisy yang tidak dapat menyimpan rahsia?" Saya dari kalangan Quraisy yang tidak dapat menyimpan rahsia. Sekiranya beliau mendengar berita tanpa diselidik, beliau akan terus menyampaikan berita tersebut. Kemudian kata sahabat yang lain, ada seorang namanya Jamil bin Muammir. Jamil bin Muammir ini tuan-tuan dikira sebagai wartawan di kota Mekah pada masa itu, ya. Apa sahaja berita yang dia dapat, dia akan sebarkan pada orang tanpa mengira sahih ataupun tidak. Kemudian Umar datang menemui Jamil bin Muammir, lalu duduk di sebelah beliau lalu bertanya, "Hei Jamil, kamu sudah tahu?" Tanya Umar. Ya. Tanya Jamil, "Tahu apa wahai Umar?"
Lalu Umar bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu Jamil berdiri, naik di atas satu batu yang tinggi dan berteriak, "Hai Quraisy, Umar sudah murtad," kata Jamil. Ya. Lalu datang mendekat orang-orang Quraisy dan bertanya, "Hai Umar, kamu sudah murtad?" Kata orang Quraisy yang berada di kota Mekah pada saat itu. Kata Umar, "Tidak, tapi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Lalu orang-orang Quraisy datang mendekat, lalu membantai, memukul, membelasak Umar radhiyallahu anhu dari pagi sehingga ke maghrib. Ya. Kerana Umar menampakkan dirinya sebagai seorang Islam secara terang-terangan. Lalu orang kafir Quraisy pada masa itu benci dan dengan Islam. Ya. Ketika sudah maghrib, Umar pun penat. Lalu Umar cari satu tokoh masyarakat. Lalu Umar tarik dan dibanting oleh Umar. Lalu Umar duduk di atas dadanya dan ditusuk matanya. Kata Umar, "Kalau kamu tidak suruh mereka pergi, saya akan butakan mata kamu." Ya. Kemudian kepala suku berteriak. Kepala suku ketika itu, masa kini kepala suku boleh dikira sebagai penghulu ataupun KK. Ya. Beliau berteriak, "Bubar," katanya, "pergi." Kemudian kepala suku tadi berteriak, "Hai Quraisy, pergi." Ini Umar sudah gila, dia nak butakan mata saya, kata kepala suku tadi. Kemudian dilepaskanlah oleh orang Quraisy Umar. Kemudian esoknya Umar datang lagi di hadapan Kaabah dan berteriak, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Dan dipukul lagi Umar dari pagi sampai ke maghrib. Jika beliau penat, beliau akan buat lagi benda yang sama. Beliau akan tangkap lagi satu tokoh masyarakat dan diduduk di atasnya dan dibanting serta dicucuk matanya. Kata Umar, "Kalau kamu tidak suruh mereka pergi, saya akan butakan mata kamu." Kata Umar kepada kepala suku. Kemudian pada hari ketiga datang lagi. Ya, hari ketiga Umar datang lagi ke depan Kaabah, lalu mengucap, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Kemudian datang lagi orang kafir Quraisy, lalu memukul lagi Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, diterajam, dibantainya mereka Sayyidina Umar bin Khattab dari pagi sampai maghrib. Ya. Jika sudah sampai maghrib, Umar pun sudah penat, lalu ditangkap lagi oleh Umar bin Khattab kepala suku dan dibanting dan diduduk di atas dadanya serta dicucuk lagi matanya pada hari ketiga. Pada hari keempat Umar datang lagi. Tak ada seorang pun yang nak bergaduh dengan Umar. Benar berlayak. Ya. Masa tu. InsyaAllah kita sambung